Jadinya ada juga mula filem misi lah dekat ya. Tapi mu nak cerita banyak sikit kita berkenalan dulu dengan Sidak Tiga tu. Cerita antara mengenai Malam Anak Seni tu. Jom kita bersama dengan Sidaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Bang Rito? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, 3 tetamu kita hari tu untuk 3. program Jejak Seni kita hari tu, Rinas. Betul. Okey, selamat datang ke Konti Sarawak FM. Lambat sikit. Okey, di situ juga kita akan bertanyakan juga mengenai dengan Muhammad Ghazali yang ataupun lebih dikenali sebagai Jalud Ceman. Okey, kita nak tanya juga mengenai apa konsep yang ingin diketengahkan mengenai teater dari seorang ibu tu sebenarnya. Okey, terima kasih. Dan sekali lagi nak mengucapkan terima kasih kepada Sarawak FM kerana sudi menjemput kami orang. Jadi, ialah promosi pada orang lain lah. Okey, konsep teater. Okey, teater bila kita bercakap dengan teater tu biasa je sebenarnya. Tapi apa yang kami pola, mesti kita orang terkejut apa maksud yang kami tulis tentang lensa teater. Jadi orang akan tertanya-tanya maksudnya. Jadi maksudnya kami cuba membawa perubahan dengan ada teknologi kini tu, kita ada LED screen, kita ada macam mapping apa semua lah. Jadi maksudnya di situ teater yang kami pola tu adalah gabungan antara lakonan screen dan lakonan pentas. Maksudnya di situ kami orang akan shoot, ada certain babak yang akan di shoot, yang akan ditayangkan di screen. Dan kesinambungan daripada lakonan screen tu bersama dengan pentas. Maksudnya contohnya Nyatek pergi kedai, nak keluar, mak nyuruh teknya beli barang nak. Bila nya keluar dari pentasnya, skrin akan sambung, nya akan keluar daripada pintu rumah dia. Kesinambungan teater dan skrin. Yes, macam ya. Kacak. Okey, asal ini pada apakah nuansa yang dimasukkan dalam diri seorang ibu tu? Nuansa apa maksudnya? Kelainan. Oh, kelainannya. Okey, kelainannya sama je cerita yang orang Madah penuh dengan syarat, dengan orang Madah pengajaran lah. And then pengorbanan seorang ibu lah. Maksudnya di situ biasalah macam kita langgar cerita biasa, kita ada motif, kita ada konflik, kita ada penyelesaiannya. Tapi cerita tu agak berat lah mun dibawa dengan teater. Sebenarnya watak yang dipegang oleh watak ibu yang memang agak berat. And then yang kacaknya daripada babak 1, babak 2 orang si tahu ibu ya siapa, apanya, siapanya. Babak 3 bawa terungkai siapa ibu sebenarnya. Yes. Berarti dalam cerita tu ada berapa gig babak? Nya ada 3 babak. 3 babak. Dan dilakonkan dengan oleh 3 orang pelakon aja lah. 3 pelakon saja. Okey, jadi penonton akan tertanya lah, siapakah gerangan ibunya? Siapakah gerangan ibunya? Siapakahnya? Siapa? Nya memang ibulah, tapi orang si tahu apa pekerjaannya dulu. Macam nya membesarkan anaknya, macam nya ngasuh anaknya sampai anaknya berjaya. And then something krisis berlaku, anaknya tahu siapa adiknya. Bawa tungkai siapakah ibu yang sebenar. Baru tersedar. Siapakah dirinya. Jadi kita pun nak tahu juga siapakah pelakonnya, siapakah wataknya, siapa yang akan memainkan peranan itu, siapa yang sebagai seorang ibu, siapa sebagai seorang anak. Dan Awang Rizal kan jadi ibu. Kita nampak seorang orang pada seorang penyanyi terkenal lah orang tu. Lagu Melayu boleh, lagu Iban boleh, macam-macam lagu tu. Jadi kami telah cuba mengasah bakatnya dalam bidang lakonan. Tapi alhamdulillah dah pun berlakon di pentas, di TVS, di ATM, Astro pun dah masukkan lah. Jadi itulah Azanina. Azanina, nama glamournya apa? Pretty Nina. Sebab bila kita langgar setiap di media sosial, orangnya akan terkenal dengan nama Pretty Nina. Nama pentasnya. Nama pentasnya. Dan seorang tu adalah orang yang dulu belajar berlakon dari sekolah rendah, orang Tebuan, SK Tebuan Hilir. Okay. Lepas tu dia menghilang dan dia kembali kepada kami menjadi seorang pelakon lah. And then memang berbakat besar dalam bidang lakonan. Cuma nya si tahu macam ni cara. So kami ambilnya balik untuk angkatnya sebagai seorang bakal menjadi pelakon-pelakon hebat Sarawak lah.
Alhamdulillah. InsyaAllah. Masya-Allah. Okey, selain daripada kita nak nanya Priti Nina, adakah susah ke si megang watak tu sebenarnya? Watak seorang ibu dalam banyak-banyak yang watak yang sebelum-sebelum tu yang kami pernah pegang, tu adalah bagi kami sangat-sangat mencabar. Sebab nak nama seorang ibu, jadi kami rasa kami macam seolah-olah mewakili Ibu-ibu di seluruh dunia. Sebab macam seorang ibu tu kan dia sangat sensitif dan nak namanya dengan anak adalah kata orang tek sayangnya dengan anak ya seeda tandingannya. Jadi kami rasa sebabnya di dalam diri seorang ibu tu nya bermain dengan emosi yang sangat-sangatnya macam tap dia macam tu. Sebab orang katnya kan macam okey mula macam tu cantik-cantiknya akan mogi macamnya apa sebabnya bukan je emosi daripada seorang ibu ya je intinya untuk kami memberi kesan kepada orang lain. Okey. Bagi Nina, antara babak yang paling sangat susah untuk dibawa sepanjang dari dijiwai sepanjang karakter yang paling susah lah. Okay. Sensitif 1, 2, 3 dalam dari seorang ibu tu babak 3 memang sangat-sangat berat. Wah, tapi yang dengan emosinya, dengan air matanya, dengan macam tu sebab bagi kami Jangan pecah dulu. Dia macam bab kata kami seorang ibunya akan sensitif walaupun dengan orang lain, tapi bab anaknya sangat-sangat macam mempengaruhi perasaannya. Macam dia orang lain. Sebab bila kita nanggap Priti Nina yang bercerita, kita dah nanggap air mata je. Mungkin mungkin boleh penghayatan dalam babak 3 memang berat dan memang mencabarlah baginya, kita tahu. Mungkin kita boleh dapat rasa je lah. Okey, bagilah sedikit antara bait-bait dialog di babak 3 sikit saja. Yang sangat beremosi itu. Okey. Adik, walau bagaimanapun Abang Azman tetap anak kandung ibu dan dia tetap abang kepada adik. Air dicincang takkan putus, Dek. Tapi adik tak faham. Jadi macam mana agaknya Priti Nina sendiri untuk orang kata menjiwai watak itu sebab watak kita difahamkan watak ini sangat berat. Dia bermain dengan emosi yang sangat berat. Macam mana untuk menjiwai dia? Kita pun perempuan, so kami akan baca skrip ya berulang-ulang kali and then untuk faham situasinya, permainan cerita ya yang untuk kita sampaikan kepada orang supaya setidaknya faham and then rasa juga apa yang kita rasa. So kami adalah bila kami on stage ataupun dalam melakonkan watak tu, kami adalah bukan lagi Priti Nina ke atau apa. Jadi tapi kami adalah ibu kepadanya dua tu supaya kami dapat tu anak kita dua. Tu lah anak kami. Dorang tu anak kita. Kami Agik bertanya sebenarnya siapa anaknya tu. Sebab ya kami ambil watak ibu dulu. Siapa anaknya? Yang seorang itu orang yang kita tahu. Seorang kita rupanya pada ada dua anaknya. Okey, faham. Okey, teruskan. Okey, jadi kami akan macam kami akan blankkan fikiran kami. Okey, aku adalah ibu. Kami akan macam ya. Kami akan push, aku ibu. Ibu kepada dengannya bukan siapa-siapa lagi, nya adalah anak kami. Macam yalah. Untuk kami menjiwai watak-watak ya. Baik. Jadi untuk Awang Rizal sendiri membawa watak sebagai seorang anak ini, macam mana agaknya? Kali kedua kami mbak watak anak. Sebab sebelum tu yang pertama ya kami mbaknya depan kamera. Jadi tu ada berbeza sikit lah. Kamera, depan kamera dengan teater. Depan kamera mun salah boleh cut. Betul? Bila teater tu mun salah jadi tak boleh cut. jadi total loss lah. Mencabar dah. Memang mencabar. So kami rasa tu karakter walaupunnya adik
still mencabar juga lah. Betul. Macam ni cara kita nak menghidupkan watak ya kita sebagai seorang anak. Oh, kami Luar daripada Om Ada tadi dalam kehidupan yang sebenar. Tapi Betul. kita ngembak watak ya ke dalam sebuah teater. maksud kita dari kehidupan sebenar. Betul. Lari daripada kehidupan sebenar. Macam ni kita nak menghidupkan watak ya kita sebagai seorang anak untuk menghidupkan teater tu. Kami kami rasa macam mungkin lebih kurang kot macam apa yang Ina pada. And then kami fokus more to watak kami lah. And then untuk sebab tu kan more to sedih nak. Jadi kami still masih juga involved dengan kami pun environment persekitaran. Kami akan ke dalam pentas juga. Sebab banyak dah contoh kita tangga gini tu. Jadi sepanjang menjalani latihan untuk teater tu, apa cabaran yang paling susah sekali, yang babak yang paling susah sekali kita nak ambak? Sama babak 3. Babak 3. Wah, Memang babak 3 tu part yang paling 1, 2, 3 mesti nangka dari mula sampai habis. Betul. Bawa kita tahu apa harus babak kita 3. dua datang juga nangga. Mesti harus sokong. Jangan lupa kami dua akan datang juga Ria untuk sokong boleh. terus. Kena tulis surat. So, pendapat semua Mbak nak ATM semua tu. Boleh kita support Kita support teater. Kita tetap support untuk teater tu. Malam anak seni nak. Okey, jadi Bajalut bagi kita kena kita nulis karya tu sebenarnya. Mau tahu juga lah kena. Alright, okay. Bagi kami untuk genre sedih, memang kami yang selalu mula benda-benda yang sedih. Dan kami pernah mementaskan untuk 2 kali. Sebelum tu masuk untuk kali ketiga lah. Okay, kali pertama totally seluruh dewan nangis lah. Okay, dengan akting. Kami masih mengekalkan watak kami as abang. Okay. Dan adik dengan mak tu je bertukar-tukar. So generasi ketiga lah. Ada orang lah. Okay. Tu adalah kisah benar yang kami dapat waktu kami belajar di KL lalu. Kami berjumpa lah dengan orang tu dan kami bertanya, what happened? Why you must choose kena mesti pilih jalan tu. Kami padah ngantanya nyamadah nyesi pandai. Nyesi pandai maca, nyesi pandai nulis. Cara terpantas saja tu nyamadah. Yalah. Jadi ceritanya terbalik. Okey, anaknya gagal pas tapi kami ubahlah supaya jadi menarik. Jadi kami ubah sikit ceritanya, kami jayakan anaknya dan anaknya tahu siapa ibunya. Iya aja. Tu memang cerita benar. Kami belajar kami sebab Berdasarkan dengan kisah benar. Berdasarkan kisah benar. Cuma kami siapat nama dah apanya sebenarnya tapi sebab mau lihat mau langgar. So untuk orang memang berdasarkan kisah benar. Kami cuma gagal dengan berjaya aja kami ubah. Sebab anaknya gagal apabila anaknya tahu siapa ibunya. Tapi kami tukar kan anaknya berjaya tapi dah berjaya nya tahu. Dahnya berjaya ya nya bawa tahu siapa. Jadi benda yang sama aja. Jadi untuk ngacak ceritanya lah. Baru dia tahu siapa tulang belakang yang supportnya. Dia mau tahu siapa ibunya. Siapa sebenarnya ibunya. Jadi berlakulah konflik ni. Jadi orang mesti tahu siapa ibu kau. Mesti tahu orang fikir siapa ibunya. Jadi kami mau orang audiens tahu siapa ibunya. Ya aja. Jadi betulkah jalan ibunya? Betulkah jalan anaknya? Adakah apa yang diminta anak? Apakah yang dimau anaknya benar ke si? Semuanya terjawab dalam diary seorang ibu. Okey, menarik. Menarik. Betul. Memang harus kita menonton teater tu pula untuk mengetahui apa sebenarnya diari seorang ibu tu. Seperti yang dipada oleh Bang Jalut tadi di perjalanan kehidupan seorang anak dan juga pengorbanan seorang ibu. Betul. Okey. Jadi banyak konflik yang akan berlaku di babak 1, babak 2 dan babak 3 yang paling yang paling Yes. paling fix sekali. Sebab teater tu hanya setkan kena cerita TV lah. Sebab teater tu bila kita dah mula setnya sikit set aja. Hanya setkan dapat ubah. So kebanyakan ceritanya adalah on climax side. Yeah. Cuma babak 1, 2 kata menghin aja. Babak 3 lah climax lah. Memang meletup lah babak 3. Memang lelah lah. Memang apa yang kami lakukan untuk babak 3 ya, kami acting juga, kami kalah juga. Memang lelah lah. Kami memang semput lah. Yang rasa nak diet.
Ada juga. Jadi nak berapa lama proses latihan untuk dari teater tu, dari seorang ibu tu? Okey, memang dah berlatih dalam dekat mostly 2 bulan lah. 2 bulan. Ada yang tapi nasi dapat everyday sebab ada kekangan kerja dan semua lah, sebab kita di Sarawak tu belum masih on professional side on with acting lah, sebab kita macam di KL berlakon is makanan beras nasi. Jadi di Sarawak tu masih lagi lah, tapi ada certain lah macam Awang masih kerja, Nina pun ada kadang-kadang masih berlagu apa semua lah. So ada kekangan lah, tapi alhamdulillah kami orang telah jalankan orang madah latihan dengan cukup baik lah, dengan memuaskan dengan efek muzik, lagu, nyanyi apa semua. Jadi kami orang combine kan lah, tapi memang akan sedih lah kita orang diat lah. Susah lah. Yang pentingnya malam lah babak 3 malam air mata. Kan. Jadi mesti kita rembat tisu awal lah. Jangan lembak sautak. Jangan tengoklah pakai kain tudung indah, berasah kain tudung lah Kami takut semua bila sebab habis kami teater semua merah mata. Betul. Bila kami langgan macam perjalanan cerita Si Datuk memang kita bila yalah kita tu perempuan je lah. Sebagai seorang ibu memang kita dapat menjiwai juga watak yang akan diadakan pada 25 hari November tu. Ah. Hari Sabtu tak lah? Hari Sabtu tu 25 November yang bertempat di Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sarawak. Yang akan bermula pada pukul 8.15 malam. Masuk adalah percuma. Jangan orang ingat malam tu. Sabtu tu. Minggu baru. Minggu baru kelar 5 hari bulan. Dan ada cabutan tiket bertuah. Ada? Hadiah. Bagus ke Hadiah utama TV Smart TV 50 inci. Udah ada di office tu. Okey, berbalik dengan Preti Nina, apakah harapan kita mengenai dari seorang ibu tu? Harapan kami semua yang mendengar kini tu, jomlah datang ramai-ramai untuk menyaksikan untuk menyaksikan Diary Seorang Ibu, sebab kita orang sikan rugi sebabnya akan memberikan kesan kepada kita orang dan juga ada memberikan pengajaran mbaklah anak-anak sekali, sebab adalah sangat dekat dengan kita sebab cerita tu adalah pasal family, so sangat-sangatlah digalakkan untuk family datang ke Dewan Bahasa dan Pustaka 25 bulan tu untuk menyaksikan Diary Seorang Ibu. Pastinya akan memberi kesan kepada yang menonton, insyaAllah. Okey. Macam ni dengan Rizal. Harapan kami untuk malamnya supaya first lah, supaya saya dah sangkut-sangkut. Dipermudahkan lah. Dipermudahkan insyaAllah. Lepas yang kedua, semoga harapan kami malamnya boleh mengalirkan air mata juga. Cabaran-cabarannya untuk membuatkan penonton mengalirkan air mata. Memang terkesan lah. Nah. Okey, Abang Jalud. Yes. Apakah nasihat yang terbaik kita yang pernah kita terima dan yang ingin kita sampaikan nasihat yang sama tu kepada orang ramai? Okey, baik. Nasihat kami bukan nasihat dan pendapat lah kira-kira lah. Okey, sebenarnya apabila kita main teater, orang di Sarawak kita tu penonton di Sarawak belum mencapai macam status penonton teater di Kuala Lumpur. Jadi sebabnya kami mula satu trik cerita orang madah yang penuh dengan syarat dengan orang madah nasihat dan kita kena jaga kualiti persembahan kita pun lah. Supaya kami ingin nak menggalakkan masyarakat di Kuching terutamanya orang Kuching datang melihat. Okey, sebab kita memang kekurangan penonton. Sebab masyarakat kita belum kenal arti teater. Kadang-kadang ada orang mula teater, orang datang nangga teater yang macam it's a very simple untuk lah teater macam rugi rasa nangga. So now kami try to bangkitkan sebuah teater yang betul-betul orang mana kualitinya is there lah. Ada kasiah kualiti sebuah teater, dan kami maulah dengan alat baru juga dengan LED apa semua. Kami harap orang dapat datanglah. Okay, nasihat kami kepada anak-anak seni juga, apabila kita nak mula sesuatu apalah sungguh-sungguh dengan jiwa yang ikhlas, jiwa yang jujur. Sebab keikhlasannya lah orang madah, keikhlasannya lah yang akan orang lihat. Sebab bila berseni tu, kerja seni tu bukan kerja orang lain, kita tak tahu lah. As a DJ pun jadi keikhlasan lah, kejujuran kita supaya boleh kita
menampakkan sesuatu yang ada dalam diri kita tu. Sebab bila kita berlakon, bukan badan kita tu. Betul. Orang dalam tu, jiwa kita. Oh ya, madah tengsih ke. Kita resim lah bila berlakon lah. Jiwa yang kita bermain, kita nak menyampai. And then kami harap apa yang kami bola tu, semualah orang akan faham, supaya orang macam mengerti, kena jalur bola macam tu. Yes, kami nak memperkenalkan. Ini kami nak memperkenalkan orang yang sebenarnya mula teater, datanglah. Kami buat teater yang sebenar. Lepas tu kita orang akan minat lah. Bila teaternya, Dewan akan penuh. Dewan lah. Yalah kami pun. Kami harap orang Sarawak, terutama di Kuching tu, meminati benda tu. Sebab kami mau mulai yang kacak supaya ada teaternya. Orang Sarawak nak nak langgar. Yalah. Macam di KL, macam di England, macam di sini-sini. Bila teater je, memang pekah. Tiket 100 pun habis. Tiket 200 pun habis. Betul. Di Sarawak tu, RM5 pun belum tentu. Sebab kita takut apa tu? Kualiti. Dia bilang, okey. Rugi sih aku bayar RM5 tu. Now kami simuk, dia berfikir macam ya. Tiket kan 100 tu. Teater tu memang bagus. Kompon beli 100. Support anak seni. Bawa anak seni Sarawak boleh hidup dengan berseni. Kita harus juga support Sida untuk teater, terutamanya kita khasnya dan juga khususnya orang-orang di Sarawak tu. Jadi di sia kita boleh nampakkan bakat-bakat anak Sarawak yang harus kita tengahkan sebenarnya. Betul. Jadi siapakah antara yang terlibat dalam untuk menjayakan program teater malam anak seni tu? Okey, jadi first of all kami nak madah tengok tangga kamera tu. Terima kasih kepada Majlis Seni Sarawak yang telah meluluskan dana kami. Okey, tanpa setidaknya pun kita susah nak mula lah. Jadi terima kasih MSS, CEO. Okey, dan banyaklah agensi-agensi yang membantu yang telah menaja hadiah sambutan tiket bertuah seperti Parlimen Sentubong, Dun Satok, POSB, apa ke? Yang mau disebut lah semua. Apa? Banyak yang banyak lah. untuk Sida Hilton, apa ke hotel Pullman, yang banyak menajah GSC aja tiket ada juga diberi je. Alhamdulillah. Walaupun kita harapkan juga untuk program tu dapat sambutan yang lebih gah lagi. Dan sebelum kita menutup tirai kita dalam jejak seni tu, mungkin ada kata terakhir daripada Berjalut yang nak kongsikan bersama dengan kita. Okey. Jadi kami cuma nak madah, jadi terima kasih sekali lagi ATM. And then kami mengharapkan agar semua orang Kuching, semualah okay, kita penuhkan lagi Dewan Bahasa dan Pustaka dengan ribuan manusia. Sebab kami pernah pula rekod lah sejarah 22 tahun dalam DBP manusia paling padat dengan teater adalah teater dari 1,000 tu. So kali tu kami nak mula rekod lagi sekali lah. And then kami nak mewarnai Sarawak tu dengan hasil karya seni kami. Dan kami nak nyuruh orang Sarawak tu cinta dengan seni, anak seni. And then kami nak mula Sarawak tu dipenuhi dengan elemen-elemen seni. Bukannya setakat ajak lakonan. Kita terkenal dengan budaya kita, tarian, muzik kita, apa semua. Jadi nak jadikanlah isu Sarawak tu, nak nyahut seruan YB Karim lah, menjadikan Sarawak tu live studio Sarawak lah. Bukan daripada studio teater je, filem dan sebagainya. Alhamdulillah, InsyaAllah kita mengharapkan agar teater di hari seorang ibu ini akan mendapat orang kata sambutan yang memperasangkan daripada penggiat penonton-penonton semua yang akan hadir pada 25 hari bulan nanti. Sama-samalah kita memeriahkan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk di hari seorang ibu. Okey, apa pun dah kami ucapkan terima kasih kepada Berjalut, Dr. Nina dan juga Awal Rizal yang telah pun bersiaran bersama kita dalam Jejak Seni dan berkongsi sedikit mengenai Malam Anak Seni, iaitu Diari Seorang Ibu. Seperti yang kita wawakan, jangan lupa adik kakak untuk datang ramai-ramai pada 25 November 2023, hari Sabtu minggu depan, minggu baru. Bukan minggu tu. Memang hari Sabtu tapi minggu baru. Pukul 8.15 malam. Masuk adalah percuma. Ada sambutan bertiket. Tiket.
Ya, kita dua perlu datang. Perlu. Sedia tisu awal. Alah. Okey, terima kasih Okey, Abang sama-sama. dan juga Lina dan juga Rizal dalam jejak sini. Dan kita pukul 12 tengah hari kita akan beri laluan untuk berita ringkas Suara FM. Yep. Dan terima kasih kepada semua penonton-penonton yang telah puan bersiaran secara langsung kita melalui Facebook di Suara FM. Jangan lupa follow, like dan juga share untuk program tu dan sokonglah anak seni Sarawak kita. Ya. Yeah. Okey, jumpa lagi untuk kita orang. Jom kita hiburkan anda dengan lagu yang seterusnya. Lagu tu adalah lagu daripada Pretty Nina. Pretty Nina. Pretty Nina sendiri. Sebenarnya Betul. Pretty Nina tu adalah merupakan artis carta 10 Sarawak FM juga sebenarnya. Lagunya pernah menjadi juara beberapa kali minggu dalam carta 10 Okey. pada tahun 2022. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Pretty Nina dengan lagu Istimewa. Lagu tu memang istimewa. Sesuai juga dengan tajuk Diari Seorang Ibu. Jadi jom kita ambil feel sikit di sini. Okey Aida? Yep. Pretty Nina. Okey, jumpa anda di Malam Teater kelak. Okey? Alright. Okey, bye. Okay. Cahaya menerangi jiwaku yang sepi. Kau hulurkan tanganmu untuk ku kembali kepada dirimu. Berjalan seiring ku genggam erat
cinta.